sebenarnya ada faktor-faktor lain yang kita tidak kawal. Menyebabkan dia memberikan kesan kepada kualiti tidur itu. Okay, so cara-cara kita nak control extraneous variable. Okay, control of the extraneous variables is essential if we are to be able to interpret changes in the DV as being the results of the effects of IV. Okay, so ada 3 general methods of controlling extraneous variables. Ini saya kata methods ni adalah satu yang famous juga yang kerap ditanya di dalam exam. Okay, 3 general methods of controlling extraneous variable. 3 cara umum, kaedah umum dalam proses kita nak control extraneous variables. Okay, yang pertama, random assignment. Okay, bukan buat assignment kelas awak, okay, tapi random assignment. Okay, kita tengok macam random assignment. Where one or more extraneous variables cannot be controlled, randomization of the effects of such nuisance variables is essential. Okay, this should be achieved by random selection of participants and random assignment of participants to treatment and control groups so that there is an equal chance that each group has random variables. Okay, so kita perlukan proses rawak. Okay, so kita boleh control dengan menggunakan proses rawak. Okay, random assignment. Okay, yang mana kita select participant secara rawak. Okay, so select secara rawak dan juga assign participants kepada grup tertentu secara rawak juga. Okay, so proses random sampling ni akan kita bincangkan bila kita masuk dalam proses sampling nanti. Okay, proses to identify the respondents, okay, population and sample. Okay, so yang ni kita method untuk kita control extraneous variable dulu adalah menggunakan random assignment. Okay, kita pecahkan kepada grup tertentu, okay, kemudian kita assign secara random. Okay, so bila kita assign secara random, sebagai contoh, okay, sebagai contoh tadi, kesan caffeine ke atas kualiti tidur. Okay, so kita akan assign participant secara random. Okay, maksudnya letak dalam grup treatment group, mungkin kita ambil dalam treatment group akan ada dalam satu grup tu akan ada yang duduk di pelajar luar kampus, ada pelajar yang duduk dalam kampus. Lepas tu mungkin kita boleh letak suhu pelajar yang duduk dalam keadaan suhu yang pelbagai. Okay, tidur dalam suhu yang pelbagai. So it means that bukan saja suhu yang sejuk saja, ataupun bukan pelajar yang duduk kat kawasan yang panas sahaja. Okay, so kita random assign kepada grup-grup tertentu. Okay, so itu akan mengurangkan atau boleh kita kontrol kita punya kesan extraneous ataupun nuisance variable. Okay, so maksudnya bila awak kata awak ada assign, awak boleh tengok difference. Sebagai contoh, dalam grup 500, dalam grup 5 mg caffeine, okay, ada pelajar luar kampus, ada pelajar dalam kampus. Okay, dalam grup 10 mg pun sama juga, ada pelajar dalam kampus, ada pelajar luar kampus. So kita boleh kontrol kawasan tempat tinggal dia, okay, supaya dia tidak memberi kesan kepada tidak memberi kesan ke atas DV kita. Kawasan tempat tinggal tu tidak memberikan kesan. Okay, sebab bila kita kata orang kata, betul ke awak tengok caffeine ke atas kualiti tidur? Ya. Sebabnya kita ambil semua, pelajar luar kampus pun kita ambil, pelajar dalam kampus pun kita ambil. So tak ada beza antara pelajar kampus, luar kampus dengan dalam kampus yang mungkin boleh mempengaruhi kualiti tidur. Okay, sebab semua dalam bentuk caffeine tu kita akan masukkan pelajar luar kampus, pelajar dalam kampus, lelaki, perempuan semua akan ada. So itu akan mengurangkan effect of gender kalau kita ambil secara random lelaki dan perempuan. Okay, so itu adalah random assignment. So maksudnya dalam satu kumpulan tu, okay, awak
ambil secara random. Okey, masukkan. Jangan masukkan semua lelaki. Atau jangan masukkan dalam satu grup tu semua yang duduk di dalam kampus. Satu grup lagi duduk di luar kampus. So bila awak tengok the difference, of course benda tu berbeza tetapi bukan disebabkan oleh caffeine tersebut tetapi disebabkan oleh ada memang orang tu awak ambil separuh memang dah itu grup luar kampus, itu grup luar kampus, totally different. So apa yang keluar adalah awak mix kan dua tu. Okay, dalam satu grup tu mungkin boleh campur. Luar kampus, dalam kampus, lelaki perempuan, muda tua, okay, semua kan ada. So boleh control another effect. Okay, so itu adalah random assignment. Okay, yang kedua, kita menggunakan matching. Okay, control the extraneous variables can be exercised through matching. Okay, for example, gender and age. Okay, with appropriate matching of participant groups or environmental variables, one can have greater confidence in the conclusion drawn from the study. Okay, so kita matchkan antara gender, okay, lelaki dan lelaki, ataupun kita matchkan gender ni dengan age ini. Okay, so kita nak gender lelaki dengan kumpulan umur yang muda, gender perempuan dengan kumpulan umur yang muda. Okay, so kita match. Okay, supaya dia tidak bercelaru. Okay, dan yang ketiga adalah holding constant. Okay, holding constant means ensuring that certain other variables are the same for all participants. Okay, control for extraneous variable can be exercised through keeping the value of an extraneous variable constant. Okay, for example, age, sex, handedness, driving skills. Okay, so kita hold as constant. Maksudnya awak ambil lelaki sahaja. Okay, so satu constant. Okay, awak ambil pelajar yang berumur 25 tahun sahaja. So dia tidak variable, dia tidak pelbagaikan umur. Okay, so of course bila awak dapat kontrol melalui satu constant, okay, so dia akan memberikan dia boleh mengurangkan effect of extraneous variables ataupun nuisance variable. Okay, tak awak kata awak hold as constant lelaki, okay, lelaki sahaja yang berumur 20 hingga 25 tahun. Okay, so dia dikonstantkan, okay, lelaki. Mungkin kita ambil 20 tahun. Okay, yang kidal. Okay, so you ambil constant di satu-satu, bukan kata secara general ataupun secara umum. Okay, so holding constant. Okay, so ada tiga benda. Okay, tiga cara, tiga general methods. Okay, untuk kita nak mengawal extraneous variable. Okay, yang pertama adalah melalui randomization. Okay, yang kedua, matching, dan yang ketiga adalah holding constant. Okay, so jelas. Extraneous variables. Okay, variables yang tidak diperlukan di dalam sesuatu eksperimen. Ia tidak boleh di eliminate tetapi boleh dikawal. Okay, so basically ada 4. Kan, ada 4 kan? Kita balik. Okay, ada 4. Okay, participant or subject variables, yang kedua situational variables, ketiga experimental variables, dan keempat adalah random variables. So semua ini akan membentuk confounding variables. Sekiranya tidak dikawal atau tidak diminimaliskan, okay, akan memberikan kesan kepada DV kita. Okay, so jadi secara umumnya ada 3 kaedah dalam proses kita mengawal extraneous variable. Okay, yang pertama kita menggunakan random assignment, okay, pemilihan secara rawak. Okay, yang kedua adalah matching. Okay, kita matchkan supaya grupnya tidak terlalu tidak memberikan kesan yang besar. Okay, yang ketiga adalah holding constant. Okay, kita ambil
value extraneous variable tersebut sebagai satu constant. Okay, for example, kita ambil lelaki sahaja ataupun kita ambil orang yang berumur 25 tahun sahaja. So that will help us to control ataupun minimize the effect of extraneous or nuisance variable. Okay, ada apa-apa soalan? Jelas ke? Jelas, Doktor. Alright. Itu variable yang kita tak nak. Okay, sekarang ni kita dah ada independent variables, kita ada dependent variables. Okay, dan kita dah tengok macam mana kaitan antara IV, DV dan juga hipotesis kita. Okay, kemudian IV adalah variables yang kita manipulate. DV adalah variables yang kita ukur. Kita measure. Okey, kemudian dalam kita jalankan eksperimen ataupun research kita, okey, ada variables yang kita tidak perlukan. Okey, dan variables ini perlu dikawal. Okey, yang dinamakan sebagai extraneous ataupun nuisance variable. Dan ada basically ada 4, okey, extraneous variable ataupun nuisance variable. Yang pertama subject variables, yang kedua environmental factors. Okey, yang ketiga yang keempat okey. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Okey, kemudian ada 3 proses atau general CAD method yang kita boleh gunakan untuk kita control extraneous variable. Okey, yang pertama Random Random yang assignment. kedua, Reading yang ketiga, Holding constant Hey. okey. So itu Moderator adalah variable. methods dalam kita mengawal ataupun mengurangkan kesan extraneous variables. Okey. Jadi setakat ni ada apa-apa soalan ke? Tak ada. Alright. So kita tengok lagi. Ya? Yeah? No question. Okey, kalau tak ada kita tengok lagi ada beberapa bentuk variables lagi. Anda nak ambil variables lah. Mungkin sampai ini moderator dan mediator. Okey. Ada 2 variables lagi yang memang variables ni memang ada di dalam penyidikan, okey. Dan diperlukan sekiranya perlu. Bukan kata wajib macam IV dan DV, okey, tetapi ini adalah variables pilihan. Okey. So dipanggil sebagai moderator dan mediator. Okey. Moderator variables dan mediator variable. Okey. Apa itu moderator? Kita tengok moderator dulu. Moderator variables is a variable that is related to the DV of interest, such as the DV dan IV. Okay. Okay. Variable tu berkaitan dengan kita punya variables of interest. Okay. Masking the true relationship between the IV and the DV. Okay. So kita ada hubungan antara A dan B sebagai contoh. Ambil contoh apa? Hubungan di antara ambil yang hubungan di antara stres dan pencapaian akademik. Okey? Okey. So awak pegang kat situ. Pencapaian antara stres dengan pencapaian akademik. Okey? So dia kata dia variables ni dia masking relationship. Memang dia ada hubungan antara stres dengan pencapaian akademik. Tetapi, okay, bila kita masukkan satu variable di tengah-tengah satu, okay, dia mungkin boleh mengubah hubungan ataupun dia boleh mengurangkan hubungan atau menambahkan hubungan di antara dua variable tersebut. Sebab tu dia kata dia masking the true relationship between IV dan DV. Okay.
So, ada hubungan di antara stres dengan pencapaian akademik. Semakin tinggi stres, semakin kurang pencapaian akademik. Okey, tetapi hubungan ini juga mungkin boleh dipengaruhi oleh satu variables yang dipanggil sebagai moderator. Sebagai contoh, social support. So kita ada stres, kita ada pencapaian akademik. Stres berhubung dengan pencapaian akademik. Semakin tinggi stres, semakin kurang pencapaian akademik. Kemudian kita masukkan satu variable di tengah untuk kita mask the relationship between moderate stres dan pencapaian akademik tadi. Sebagai contoh, kita masukkan social support. So bila kita masukkan social support, adakah hubungan di antara stres dan pencapaian akademik akan berubah? Itu maksud moderator. Maksudnya bila kita masukkan social support, adakah dia masih lagi berhubung secara negatif ataupun dia boleh mengurangkan hubungan? Maksudnya kalau sebelum ada social support, kemungkinan hubungannya dia berhubung secara tinggi, kuat. Tapi bila kita masuk social support, mungkin hubungannya menjadi semakin berkurangan. Sebab tu dia kata moderator ni dia masking the true relationship. Asalnya memang kuatlah hubungan antara stres dengan pencapaian akademik. Tapi bila masuk moderator, social support sebagai contoh, mungkin dia boleh mengurangkan tahap hubungan di antara stres dengan pencapaian akademik. Tengok contoh yang diberikan yang punya ni macam pelik sikit contoh dia. For example, if you are examining the relationship between crime rate and ice cream consumption, you need to include temperature because it moderates the relationship. So crime rate boleh meningkatkan ice cream consumption. Betul ke? Jangan tanya saya sebabnya ini adalah berdasarkan kes yang berlaku di US ni. So dia tak tahu saya bagi minat dengan contoh ni. So crime rate dan ice cream consumption ni berhubung. Dia kata ada hubungan di antara kadar jenayah dan juga penggunaan ice cream. So rasa meningkatnya kadar jenayah menyebabkan peningkatan dalam pengambilan ice cream. Peningkatan kadar jenayah menyebabkan penurunan ice cream. Peningkatan menyebabkan penurunan tak? Peningkatan jenayah menyebabkan penurunan ice cream. Kita ambil yang tu. Katalah crime rate semakin tinggi. Dia punya penggunaan ice cream semakin berkurangan. Mungkin penumpuan orang terhadap jenayah ni menyebabkan ice cream ni kurang diminati. Tetapi bila awak masukkan temperature di tengah-tengah antara hubungan di antara jenayah dan juga ice cream rate, mungkin dia boleh meningkatkan penggunaan ice cream. Bila mana? Bila temperature itu adalah keadaan yang tinggi. Temperature yang panas. Jadinya hubungan antara penggunaan ice cream dengan temperature hubungan antara kadar jenayah dengan pengambilan ice cream akan berubah bila kita masukkan satu lagi variable di tengah-tengah iaitu temperature. Temperature boleh mengubah hubungan di antara pengambilan ice cream dan juga kadar jenayah. Mungkin contoh dalam keadaan temperature yang sejuk. Mungkin bila ice cream, penggunaan ice cream menyebabkan kadar jenayah menyebabkan penggunaan ice cream menjadi rendah. Tapi dalam temperature panas, kemungkinan benda itu akan berubah. Peningkatan kadar jenayah menyebabkan peningkatan juga dalam pengambilan ice cream.
Itu peranan moderator. Okay, dia boleh mengubah, dia kata dia mask the true relationship. Okay, so maksudnya true relationship, dia kata ada hubungan yang negatif. Okay, semakin tinggi kadar jenayah, okay, semakin kurang pengambilan aiskrim. Tetapi bila kita masuk moderator di tengah-tengah, okay, dia mungkin boleh mengubah arah hubungan. Okay, mungkin boleh meningkatkan kadar jenayah, okay, dan juga boleh meningkatkan pengambilan aiskrim. Ataupun bila kita masukkan moderator, okay, kemungkinan hubungannya akan menjadi semakin kuat, semakin kukuh. Okay, so itu moderator. Tengok contoh kat sini. Ini gambaran dia. Okay, crime rate, okay, akan lead kepada ice cream consumption. Okay, maksudnya crime rate, kadar jenayah akan mempengaruhi. Dia bukan memberi kesan ya, ni bukan nak kajian eksperimen, ini kajian korelasi saja. Okay, crime rate, okay, kita punya IV memberikan kesan ataupun mempengaruhi ice cream consumption. Okay, so that is the true relationship. Okay, tetapi this true relationship akan di masking oleh temperature ni, moderator. Okay, mungkin okay, asalnya crime rate dan ice cream consumption okay, berhubung secara negatif. Okay, semakin tinggi crime rate, semakin kurang ice cream consumption. Tetapi bila kita masukkan temperature di sini, sebagai contoh high temperature, okay, menyebabkan arahnya berubah. Okay, semakin tinggi crime rate, okay, semakin tinggi juga ice cream consumption. Sebab apa? Sebab di tengah tu ada temperature. Okay, yang mungkin boleh mengubah okay, arah hubungan ataupun boleh mengubah kekuatan hubungan. Okay, mungkin juga okay, crime rate semakin tinggi okay, dan ice cream consumption semakin rendah. Okay, kekuatan hubungannya mungkin di situ tinggi. Sebagai contoh, kita dapat R value dia 0.89. Okay, tapi bila kita masukkan temperature, okay, kemungkinan dia akan drop kepada 0.56. Okay, 56% sahaja hubungan bila kita masuk temperature. Tapi bila kita buang temperature, okay, kemungkinan hubungannya adalah 89%. So mungkin dia boleh mengurangkan dan kemungkinan juga dia boleh menambahkan kekuatan hubungan. Okay, sebagai contoh, kita tak masukkan temperature, mungkin nilai hubungannya adalah sebanyak 79%. Okay, 0.79. Okay, bila kita masukkan moderator atau temperature, berkemungkinan hubungannya akan meningkat kepada 8.1 sebagai contoh. So itu moderator. Okay, moderator adalah variable perantara. Okay, kalau awak nak senang ingat, okay, moderator ni adalah orang ketiga. Okay, crime rate tu adalah awak, ice cream consumption tu adalah significant others awak. Tak kira lah pak awak ke mak awak. Dan temperature tu adalah orang ketiga yang tak nak tu, yang XX awak ke apa, yang boleh mempengaruhi hubungan awak dengan awak punya girlfriend ataupun boyfriend. Tu moderator. Okay. Boleh? Doktor, Ya. saya nak tanya, apa nama tadi yang moderator tu, benda tu kita masukkan ke apa? Okey, biasanya kita akan identify lah benda tu. Kita akan identify. Okey, contoh macam awak rasa hubungan antara A dan B. Okey, hubungan antara A dan B, ya memang ada. Lepas tu awak rasa mungkin ada faktor lain yang boleh mengurangkan ataupun menambahkan hubungan dia. Contoh awak tengok, macam saya bagi contoh tadi, stres dan pencapaian akademik. Okay, so kita kata stres mungkin boleh mempengaruhi pencapaian akademik. Okay, tetapi mungkin kita boleh kurangkan stres. Okay, mungkin kita boleh kurang hubungan antara stres dengan pencapaian akademik. Okay, macam mana cara nak kurangkan hubungan? Kita masukkan satu moderator. Okay, social support. Okay, jadi
Jadinya awak akan letaklah social support di situ. Okey, tengok contoh ni ada pun. Okey, psychological problem, okey, lead kepada academic achievement. Okey, semakin tinggi psychological problem, okey, semakin berkurangan pencapaian akademik. Sebab awak ada masalah dalam masalah psikologi, okey, mungkin boleh mempengaruhi awak punya pencapaian akademik. Okey, tetapi pengaruh psychological problem ke atas pencapaian akademik mungkin boleh dikurangkan. Okey, bila kita identify variables yang lain yang mungkin boleh mempengaruhi hubungan kedua-dua variables tersebut. Okey, iaitu sebagai contoh social support. Okey? So saya ambil contoh yang lain. Okey, contoh di antara pemikiran untuk bunuh diri, okey, suicidal thought dengan suicidal act. Okey? Hubungan di antara kita nak pemikiran untuk bunuh diri, okey, dan juga tingkah laku untuk bunuh diri. Okey, nampak dua tu dulu. Kita tak nampak lagi. Saya tukar contoh lain. Kita ambil dulu yang tu. Okey. Tak pun awak ambil macam ni. Depression, okey, akan membawa kepada bunuh diri. Itu lagi senang. Depression leads to suicide. Okey. Semakin tinggi depression, semakin tinggi kebarangkalian untuk bunuh diri. Okey. Tetapi, okey, kemungkinan ada faktor lain yang boleh menguatkan lagi hubungan. Sebagai contoh, kita masukkan moderator di tengah iaitu intention, niat. Okey, so bila kita kata kita masuk hubungan di antara mula-mula antara depression dengan bunuh diri. Okey, mungkin kita tengok hubungannya sederhana. Okey, tetapi bila kita masukkan niat, okey, niat untuk bunuh diri itu, so kita masukkan variable niat, mungkin variables itu akan mengubah lagi kekuatan hubungan. Okey, mungkin dia boleh meningkatkan lagi kekuatan hubungan. Maksudnya semakin tinggi depression, semakin tinggi bunuh diri tadi, kebarangkalian untuk bunuh diri. Okey, sebab masuknya satu lagi variable iaitu niat. Boleh? So biasanya bila awak jalankan penyelidikan ni, sebab tu dikata macam saya terangkan daripada peringkat awal, okey, awak perlu consult literature, baca untuk awak dapatkan idea. Okey, so bila awak dapatkan idea, okey, bila awak baca, awak akan tahulah, oh okey, hubungan antara A dan B, tapi mungkin dipengaruhi oleh variable yang lain. Okey, variable ni kita tak payah letak sebagai IV, tapi kita boleh masukkan sebagai moderator. So secara automatik awak akan fahamlah bila awak baca okey, tentang sesuatu topik tu. Untuk penentuan moderator ataupun mediator, okey, so awak akan tahu. So biasanya main fokus kita adalah antara IV dan DV. Okey, tetapi sekiranya kita rasa ada lagi variables yang boleh mempengaruhi, okey, hubungan di antara IV dan DV kita, so itu kita panggil sebagai moderator. Okey, so dalam IV ni mungkin boleh jadi dalam 2-3. Okey, contoh psychological problem ni mungkin ada depression, stress, anxiety, 3. Okey, lead kepada academic achievement. Macam itulah. So tengah tu adalah moderatornya adalah social support. Okey? Jelas. Okey, yang kedua adalah mediator variable. Okey, kita habiskan sikit ni lagi. Okey, the middle variable between the IV and the DV. Okey, so variable ni adalah variable penengah. Okey, dia berada di tengah-tengah.
Okay, to explain the relationship between IV and DV when the DV is not directly influencing the DV. Okay, so dia ada di tengah-tengah. Okay, tengok ni. Dia tak akan ada hubungan secara terus antara salary dengan health screening dalam kes ni. Okay, dia mesti melalui education. So bila awak remove the influence of education ni, salary dan health screening tidak akan berhubung. So mediator ni saya lebih suka gunakan ia adalah sebagai orang tengah. Okay, so salary ataupun IV adalah awak. Okay, yang kat tengah-tengah tu mediator tu adalah parents dia. Okay, yang hujung sekali tu adalah power awak lah. So in order for you to get your power, you must pass by parents dia dulu. Okay, so daripada salary, you must have education. Education akan memberikan pengaruh untuk awak menjalankan kepada screening. Okay, so dia tak dengar. dengar? Tak jelas. Tak clear suara saya ke? Tak jelas macam mana? Sebab ada Sini gangguan. Maswa, tutup mic awak. Okey dah? Kita dah boleh. Okay, boleh Okay. Kalau moderator tadi, okay, dia hadir di tengah-tengah juga. Okay, tetapi dalam kes mediator, okay, variable A akan berhubung dengan variable C. Okay, tetapi dia tidak akan ada direct relationship. Dia perlu melalui variable B dahulu. Okay, kalau tadi orang ketiga, sekarang ni adalah orang tengah. Okay, awak untuk dapatkan power dan makwa awak perlu lalui parents dia kat tengah dulu. Dapatkan kebenaran sebelum awak boleh sampai kepada makwa awak. Salary tu adalah awak, education tu adalah parents dia, dan health screening tu adalah power ataupun makwa awak. Okay, so awak tak akan sampai kepada power makwa awak tanpa awak melepasi parents dia. Okay, so dalam kes ni, okay, contoh dia salary, dia kata salary positively influencing education. Semakin tinggi salary, okay, orang akan sambung belajar. Okay, bila dia ada duit, dia akan sambung belajar. Okay, bila dia adanya education yang tinggi, okay, dia akan mempengaruhi dia punya health screening lah. So orang highly educated biasanya dia concern pasal health. Okay, so education akan menjadi mediator di sini. Okay, sebab salary tidak akan berhubung secara terus dengan health screening. Semakin tinggi salary tidak akan mempengaruhi awak punya health screening. Atau semakin rendah salary tidak mempengaruhi health screening sekiranya awak tidak educated. So dia akan lalu di tengah dulu. Salary akan berkait dengan education. Semakin tinggi salary, okay, semakin tinggi education. Sebab dia pergi belajar. Okay, dan semakin tinggi education, so dia berkesedaran menyebabkan health screeningnya semakin tinggi. Okay, when the effect of education is removed, the relationship between salary and health screening disappears. Okay, so kalau awak buang parents dia kat tengah-tengah, sasa awak tak boleh kahwin dengan anak dia. Okay. Beza dengan mediator tadi, moderator. Moderator dia ada ataupun tidak ada, okay, hubungan tetap ada antara A dan B. Okay, moderator tadi. Okay, hubungan antara A dan B tetap ada walaupun moderator tak ada. Cuma maksudnya moderator tu mengukuhkan lagi ataupun mengurangkan hubungan antara awak dengan pakwa dan makwa awak. Okay, tetapi yang ni memang tak nak awak kena lalu juga. Minta kebenaran dengan parents dia untuk awak dapatkan dia. Okay, so when the effect, kita remove the effect of education,
Okay, relationship between salary and health screening disappears. Okay, so ini variable penengah. Okay? Jelas? Jelas doktor. Jelas, Alright. doktor. Dia biasanya moderator ataupun mediator ni kadang-kadang dia tidak awak tak boleh nak decide dia betul moderator ataupun mediator. Sometimes kita perlu test. Okay, sama ada dia moderate ataupun mediate. Okay, sebab baru-baru ni saya ada satu research. Okay, kita cuba test moderator ataupun mediator berkenaan dengan yang ni adalah hubungan antara personality dengan online teaching, online learning. Rasanya yang kat tengah-tengah tu kita nak test mediator motivation. Okay, kita nak tahu sama ada motivation itu adalah moderator ataupun mediator. Okay, dan bila kita test di situ, okay, motivation merupakan moderator. Okay, so dia tak perlu lalu, maksudnya memang hubungan antara personality dengan online teaching tu memang dah ada. Okay, cuma motivasi tu memberikan tambah nilai di situ. Okay, so dia menguatkan lagi hubungan. Bila kita masukkan motivasi tersebut, okay, hubungannya semakin meningkat. Tapi bila kita cuba test mediator, okay, kita buat kita test mediator, okay, kita akan tengok memang dia tak ada direct relationship. Memang dia ada direct relationship. Okay, so dia tidak perlu berlepas kepada motivation tu. Maksudnya motivation, bila kita remove motivation, okay, hubungan masih lagi ada. Okay, dan masih lagi kuat. So it means that dia tak mediate lah. Kalau dia mediate, bila kita masukkan mediator, dia akan berhubung, dan kita remove, dia tidak ada hubungan. Okay? Jelas? Kalau ada apa-apa keliruan nanti boleh tanya balik. Okay? So insyaAllah minggu depan kita sambung sikit lagi berkenaan dengan variables and measurement ni, ada operational definition.